أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وهم الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kali lagi kita mulakan sesi pagi kita ni dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mengucapkan kesyukuran itu bermakna kita telah menyahut satu lagi seruan atau perintah Allah di dalam Al-Quran yang boleh membantu kita untuk menjejaki hidup kita ni berlandaskan suruhan Allah dan kita menjauhi daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ramai di antara kita kita tidak menyahut seruan Allah kerana apa? Kerana kita baca Quran kita tak faham ya. Banyak ayat-ayat dalam Quran tu sebenarnya adalah arahan dan perintah Allah kepada kita, tetapi sebab kita baca tak faham ya, kita tak perasan yang kita telah ingkar kepada arahan Allah ya. Sebagai contoh kita dalam ayat 38 surah Al-Baqarah tu, di mana Allah kata faman fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah mengatakan dan sekiranya datang daripada kami huda, iaitu petunjuk, maka barang siapa yang mengambil petunjuk ini iaitu Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka, maka tidak akan ada kebimbangan dalam ke atas mereka dan mereka tidak akan berduka cita ya. Jadi apa yang maksudkan Allah ialah apabila Allah menghantar kita ke dunia ni, Allah telah sertakan bersama guidance, iaitu petunjuk ya. Allah sertakan, bukannya Allah hantar kita ke dunia ni kosong saja ya. Allah sediakan huda, iaitu Al-Quran tu sebagai petunjuk. Jadi Allah kata sekiranya datang kepada kamu petunjuk tu, Al-Quran tu, maka ambil dia sebagai petunjuk kehidupan kita. Jadikan dia manual kehidupan. Guna pakai dia di dalam kehidupan kita. Faham dia setiap satu, tadabbur dia ya, dan tafsir dia elok-elok supaya kita dapat menggunakan di dalam kehidupan kita ya. Dan sekiranya Allah kata kita menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita ni, maka Allah kata wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya. Maknanya hidup kita ni aman ya, tidak ada masalah yang pelik-pelik, masalah yang tak sepatutnya berlaku ya. Sebab Allah kata Allah telah menjanjikan kehidupan kita ni aman, tiada kebimbangan, dan hidup kita ni tiada duka cita ya. Tetapi apa yang telah berlaku, ramai di antara kita tidak menggunakan Al-Quran itu sebagai huda. Kita tak mengambilnya sebagai huda, sebagaimana Allah dah sebut dalam ayat faman tabi'a huda, siapa yang mengikutnya, mengambilnya sebagai huda ya. Jadi kita tidak melakukannya, kita tidak menyedari yang sebenarnya kita telah mengingkari perintah Allah ya, tanpa kita sedari. Kenapa kita tidak? Sebab kita jahil dengan Al-Quran ya. Kita baca banyak kali, kita khatam banyak kali, kita kata kita dah baca tiap-tiap hari, tapi kita tidak
menjadikannya, kita tidak memahami dan tidak menjadikannya imam kita. Ya, Al-Quran tu sebenarnya petunjuk, dia adalah imam. Imam ni maknanya apa? Pimpinan kita, orang yang kita, sesuatu yang kita ikut untuk menjalani kehidupan yang betul, ya. Kita tidak ambil dia sebab kita tidak faham. Itulah sebabnya kita sekarang ni kena mengambil tindakan, ya, yang kita mesti belajar sehingga kita boleh memahami ayat-ayat Quran tu, dan kita menurut ayat-ayat perintah tu, kita turuti dia, ya. Kalau ada ayat larangan tu, kita jangan lakukannya, ya. Sebagai contohnya dalam ayat yang ke-11 ni, Allah menegur kaum musyrik itu, kaum munafik tu, wala tufsidu fil ard. Janganlah kamu semua membuat kerosakan di bumi, ya. Mungkin kita ingat teguran tu untuk orang-orang munafik saja, ya, tapi sebenarnya dia mungkin juga berlaku kepada kita, ya, sebab kadang-kadang kita tidak menyedari kita pun terlibat dalam perbuatan membuat kerosakan, ya, membuat kerosakan di bumi ini, ya. Apa contoh kita membuat kerosakan? Bila kita tidak mengambil Al-Quran itu sebagai huda, kita mengajar orang lain, ya, menggunakan sumber-sumber yang lain daripada Al-Quran. Itu salah satu daripada proses kita membuat kerosakan. Maknanya kita menyuruh orang lain melakukan sesuatu itu dengan tidak berpandukan Al-Quran, maka rosaklah hidup dia. Ya. Kita ingat rosak ni macam kita pergi bunuh binatang, tebang pokok-pokok dan sebagainya, kan, buat pencemaran. Itu sebahagian daripada kerosakan. Tapi kerosakan yang paling penting ialah kita sekiranya perbuatan kita menjauhkan keluarga kita, menjauhkan masyarakat kita daripada Al-Quran, menjauhkan daripada Allah, ya. Kalau aktiviti yang tidak berunsurkan agama tu, kita memang orang kata memang hebatnya. Tetapi bila aktiviti yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan agama, kita buat dia nombor 2. Itu sebenarnya tanpa kita sedari, ya, kita sebenarnya telah terbabit dalam proses membuat kerosakan. Sebab apa? Pemikiran. Kita rosak pemikiran kita. Kita rosak pegangan kita. Ya, kita menjauhkan daripada tujuan asal yang Allah hantar kita ke bumi ni untuk menjadi khalifah Allah. Jadi kalau kita menjadi khalifah Allah, fokus kita, pemikiran kita, pegangan kita, pandangan kita mesti fokus kepada menjadi khalifah Allah, menjadi wakil kepada Allah. Jadi tuan-tuan kena fikirlah, ya, kalau nak menjadi wakil kepada Allah ni, apakah ciri-ciri yang perlu? Pertama sekali, Al-Quran tu mesti dijadikan manual. Mesti difahami. Mesti boleh kita tadabbur dia dan tafsirkan sendiri tanpa kita bergantung kepada orang lain. Ya. Itu adalah ciri yang pertama. Sebab itulah punca segala ilmu yang kita perlu ada untuk menjadi khalifah Allah. Kalau kita tak ada ilmu tu, kita tak dapat menunaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah. Okey, itulah sebabnya tujuan kita mengadakan banyak ataupun menggunakan banyak masa untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dan juga masyarakat keseluruhan untuk belajar mendekati Al-Quran ni dan memahami supaya kita akhirnya menurut, ya, apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, ya, insya-Allah. Okey, so saya teruskan kongsikan skrin seperti biasa dan saya terus kepada ayat yang kita bahaskan sekarang, iaitu ayat yang ke-11, dan kita telah pun selesai membahaskan kalimah-kalimah daripada wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi, ya. Malam kita telah mengakhiri
perbahasan kita kepada fil ardi, dia adalah pertalian di antara dua kalimah. Fi adalah kalimah harfun jar, kata sendi. Kemudian setiap kata sendi, kalimah selepasnya semestilah kata nama yang majrur. Ya? Jadi al-ardi ini adalah kata nama. Kata nama bahasa Arab dia adalah isim ataupun ismun. Ya, ismun majrurun. Ya. Ismun majrurun yang majrur. Apa tanda majrurnya? Huruf terakhir kepada kalimah tu akan mengambil baris bawah. Dot tu berbaris kasrah menunjukkan itulah tanda kepada kalimah tu yang majrur. Ya, sekarang ni kita akan sambung dengan qalu. Kita ambil hari ni qalu saja, ya. Iaitu kalimah yang ambil warna merah, kotakkan. Kita akan fokus hari ini kepada qalu, ya. Jadi untuk mengenal qalu tu kita boleh, tuan-tuan boleh rujuk dengan tafsir Quran ini sendiri atau Quran ini sendiri yang dipanggilkan Al-Quran dan perkataan, ya, ataupun Al-Quran dan perkata. Apa kita buat? Tuan-tuan tekan saja di kalimah ni, ya. Tuan tekan kalimah ni, dia bawa kepada paparan inilah, ya. Dia memberi maklumat berkenaan dengan qalu, ya. Yang pertama sekali tuan-tuan akan dapati maklumat di sini ialah di atas sekali itu dia memberitahu kita qalu ni ialah kalimah yang ke-8 di dalam ayat ni, ya. Dia adalah kalimah yang ke-8. 11 ni ayat dia, 2 ni adalah surah. Nama surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-11, dan qalu adalah kalimah yang ke-8, ya. Itu yang pertama sekali tuan-tuan dapat maklumat daripada digital Al-Quran ni. Dia sangat-sangat banyak membantu kita untuk belajar mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, ya. Dan keduanya, tuan-tuan lihat qalu tu dia berikan kita dalam dua warna. Satu qalu, yang pertama tu asal qalu ni ialah qala, ya. Kemudian dia ada komponen yang kedua, waw dan alif ziyadah tu, ya, iaitu komponen pelaku dia, ya. Jadi ini adalah hijau tu, tuan-tuan boleh lihat sini, dia kata apa? Yang hijau tu kata kerja. Kata kerja. Mana itulah komponen kata perbuatannya. Dan yang warna grey itu ialah kata ganti orang tu, maksud dia apa? Pronoun, ya, ataupun kata ganti nama kepada pelaku yang melakukan perbuatan itu. Itulah cara kita nak belajar mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, ya. Kemudian diberikan makna, ya, berikan makna iaitu mereka berkata, ya. So mereka tu datangnya daripada mana? Ya, mereka tu berdatang daripada yang inilah kata ganti orang ni. Ya, kata ganti orang tu adalah orang yang melakukan perbuatan tu. Apakah perbuatan dia? Ialah berkata. Ini, ya, kata kerja dia tu ialah berkata. Ni mereka ialah kata ganti orang ni. Jadi komponen ni adalah yang mereka, qalu ni adalah berkata. Ya, so bila kita sudah mengetahui komponen-komponen yang ada tu dan mengenalnya, kita boleh menterjemahkannya, ya. Menterjemahkannya iaitu, ya, kalau kita padangkan semula, bila kita membaca saja, kita sudah boleh mengenal, memberi makna kepada dia, iaitu kita mulakan dengan fa'il dia dulu, yang waw dan aziyadah tu ialah mereka, ya. Mereka, qalu ni ialah berkata. Itulah cara kita menterjemahkan. Kalau kita tidak melihat terjemahan, kita sebenarnya boleh menterjemahkan, ya, kalimah tu, ya. Okey. Kenapa kita mulakan dengan waw alif ziyadah dulu? Ya, mereka kerana konstruk ataupun
pembentukan kalimah ini adalah kalimah fi'il madhi. Fi'lun madhi dipanggil ya. Kalimah fi'il madhi, cara pembenaannya ialah dia mulakan dengan kata kerja, komponen kata kerja, kemudian barulah pelaku dia. Itu konstruk dia. Jadi dia terbalik dengan Melayu ya. Melayu dia mula dengan pelaku dulu, barulah kata kerja. Dia berjalan sebagai contoh ya. Dia berjalan. Dia dulu fa'il, barulah kata kerja. Itu Melayu. Tetapi Arab tidak. Arab untuk kalimah-kalimah fi'il madhi yang perbuatan yang telah berlaku, dia mulakan pelaku dia di belakang. Dia mulakan dengan kata kerja. Dia terbaliklah. Ya, ingat komponen kata kerja dulu di sini, kemudian barulah pelaku dia. Jadi bila menterjemahkan tu, tuan-tuan kena terjemahkan terbaliklah. Ya, iaitu mereka, yang ni berkata. Ya, jadi mereka berkata. Kalau kita ikut susunan, berkata mereka. Ya, jadi tak berapa tepatlah. Ya, so makna dia lah mereka dulu iaitu komponen selepas kata kerja dulu kita terjemahkan. Ya, barulah kata kerja dia. Jadilah mereka berkata. Itulah bagaimana terjemahan ni yang ditunjukkan ni berlaku kerana kita akan menterjemahkan pelaku dia dulu. Pelaku dia adalah selepas kata kerja, ya, komponen kata kerja. Kemudian di sini juga dia bagi pada kita kata terbitan ya. Kalau tuan-tuan tak ingat lemma tu tak apa. Ingatkan terbitan tu je ya. Kata terbitan. So bermakna qalu ni adalah dibangunkan daripada kata terbitan qala. Ya, kata terbitan qala. Jadi kata terbitan ni dia ada jenis dan wazan dia ya. Ada jenis dan wazan dia. Sebelum kita tengok jenis dan wazan tu, kita tengok dulu daripada mana pembangunan qala ni adalah daripada yang di bawah ni, iaitu 3 huruf akar dia. Ya. 3 huruf akar, saya ambil arrow sekali lagi, iaitu qaf, waw dan lam. Ya. Daripada qaf, waw, lam, dia membina kata dasar qala. Kemudian qala tu dia mengambil acuan fa'ala menjadi qala kata terbitan. Jadi kata terbitan dia adalah sama dengan kata dasar. Ya, sama dengan kata dasar. Bagaimana berlaku ada alif ni tuan-tuan dan puan-puan? Sebab ada waw ya. Waw yang di tengah-tengah ni apabila 3 huruf akal, huruf illah, apabila membentuk kalimah, waw tu akan bertukar kepada alif. Itu kaedah yang tuan-tuan kena juga mahir ya, kena belajar dan mahir. Ya, kepada mereka-mereka yang mengikuti kelas intensif kita, ya, kita ajar ini secara detail ya, dari segi penggunaan kalimah-kalimah yang terbabit dengan huruf illah. Huruf illah ni ada 3, alif, waw, ya. Maknanya di dalam kata dasar, kata akar, ada salah satunya huruf alif ataupun waw ataupun ya, maka alif dan waw dan ya tu akan berubah. Dia tidak kekal sebagai huruf alif waw ya. So dalam konteks ini waw tu bertukar kepada alif, menjadilah kalimah qala. Kemudian daripada qala ni ya, saya buatkan arrow ke sini, lepas tu ke sini ya, menjadi qalu tu bagaimana? Qala tadi tambah waw alif ziyadah. Jadi dia qalu ya. Perhatikan asal huruf lam ni bukannya dhammah. Asalnya ialah baris atas ni asal dia qala. Ya. Tetapi bila ditambahkan waw alif ziyadah, waw ni adalah waw mad ya, waw mad. Jadi lam yang asalnya baris atas yang ini dia perlu ditukarkan kepada baris hadapan. Sebab apabila waw mad, huruf di belakangnya undang-undang tajwid mesti mengambil baris dhammah. Dia tidak boleh mengambil baris atas. Sebab itulah
kita lihat sini baris lam berbaris dhammah. Sedangkan asal kalimahnya dia adalah baris atas. Ya. Itu kita akan tunjukkan nanti apabila kita sampai kepada peringkat pembentukan kalimah. Sekarang ni kita cuba nak mengenal dulu ya, mendapatkan maklumat yang sebanyak mungkin untuk kita mengenal kalimah qalu ni dengan pertama menggunakan tafsir dan perkata ni. Di bawah ni tuan-tuan boleh lihat maklumat yang selanjutnya. Jika ada, nampak tu, klik untuk selanjutnya, tekan di situ ya. So bila tuan tekan di situ, pertamanya dia paparkan ayat yang berkenaan di atas ni ya. Tengok di atas tu dia ada ayat tu sekali, jadi kita boleh buat rujukan di dalam kepada ayat yang kita tengah bahaskan tu, yang ni lah. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, dan dia highlightkan ya, dia highlightkan untuk kita kalimah yang ni yang kita tengah bincangkan ni di dalam ayat tu. Itu dia qalu ya, dia ada tanda dia tu, dia highlight tu. So maknanya kita nak membincangkan qalu tu dalam konteks kalimah yang tadi kita kata berapa? Yang ke-8. Ini kan kalimah yang ke-8. So kalau tuan-tuan bilang, ini yang pertama, ni kedua, ni ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu menunjukkan qalu tu adalah kalimah yang ke-8 ya. So kita padamkan balik. Okey. So paparan ini bila kita tekan di situ, dia akan berikan beberapa maklumat yang lain ya, iaitu okey, ini kita boleh padamkan. Iaitu apakah maklumat tambahan yang dia bagi ya, iaitu tuan-tuan lihat di sini, pertamanya dia kata kerja bentuk satu. Ya, yang ni sebenarnya adalah wazan dia ya. Jadi bermakna kalimah qalu ni adalah fi'il madhi maklum wazan satu. So daripada sini dah kita boleh mengenal ya konteks wazan dia ya. Ya, makna dia ini. Bentuk tu makna dia apa? Wazan. Bahasa Arab dia waw, zai dengan nun. Waznun. Ya? Waznun tu kita sebut wazan. Wazan satu bermaknanya perbuatan yang rutin. Ya? Perbuatan yang tidak memerlukan kesungguhan dalam melakukannya. Tidak memerlukan berulang kali. Tidak memerlukan tenaga yang kuat untuk melakukannya. Ya, dia adalah perbuatan yang biasa saja. Sebab tu kita lihat dalam apabila wazan satu digunakan, menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang biasa dilakukan ya, dengan senanglah ya. Tidak ada memerlukan kesungguhan, tidak ada memerlukan pemikiran, tidak memerlukan masa ya untuk sebelum buat persediaannya, dan tidak perlu berulang-ulang kali. Itu dinamakan kesan ataupun konteks penggunaan kata kerja wazan satu ya. Yang kasus ni untuk sekarang ni tuan-tuan ignorekan dulu ya. Saya pun masih lagi tak dapat tahu apa yang sebenarnya digital Al-Quran ni cuba nak terangkan kes yang 6 ni ya. Saya tak dapat lagi dia punya pattern ya. Kemungkinan dia ada bersangkut paut dengan rumah kalimah, tapi dia berlain dengan kaedah yang digunakan oleh QHS Academy. Sebab tu yang ni tuan-tuan ignorekan dulu. Tapi yang pentingnya ialah tuan-tuan identify wazan dia ya. Wazan tu yang mana satu? Yang ni lah. Wazan bentuk satu. Bermakna wazan satu. So bila kita mengetahui qalu ni adalah kalimah yang mengambil bentuk wazan satu. Jadi semua maklumat yang berkaitan di bawah ni adalah kata-kata terbitan wazan satu. Okey, saya padamkan dulu. Kita nak scroll dia ke atas sikit. Ya. So, bila kita mengetahui qalu ni adalah mengambil bentuk wazan satu tadi, saya highlight balik.
yang ini. So bermakna apa maklumat yang nak disampaikan seterusnya adalah dalam bentuk wazan satu juga, ya, iaitu yang ini adalah fi'il madhi maklum wazan satu, ya. So ejaan dia ialah qala. Daripada qala inilah dia menjadi qalu, ya. Ini adalah kala sempurna tu adalah apa, fi'il madhi, ya, dalam bahasa ini terjemahan Indonesia agaknya digunakan kala sempurna, ya. Lepas tu daripada qaf waw lam, semua ni dibentuk daripada apa, qaf waw lam, ya, iaitu 3 huruf akar dia qaf waw lam di atas tadi yang tuan-tuan telah lihat tadi. Dia juga boleh membentuk kata terbitan yang kedua, iaitu yaqulu. Yaqulu dia kata apa? Kata tidak sempurna, ya. Kala nak guna kala pun boleh lah, ya. Kala ni bermaksud apa? Masa lah, berkaitan dengan masa. Perbuatan tu dari aspek masanya tidak sempurna, belum habis lagi. Perbuatan tu sedang berlaku dan berterusan berlaku. So dia akan mengambil bentuk yaqulu. Daripada qaf waw lam, dia akan mengambil bentuk yaqulu. Ini tadi fi'il madhi, perbuatan yang telah sempurna, maknanya selesai. Kemudian dia boleh mengambil bentuk yang ketiga, iaitu apa? Qul. Ini semua kata terbitan, ya, yang tuan-tuan lihat ni semua kata terbitan wazan satu, ya. Jadi apa? Ini kata terbitan ketiga itu ialah ditulis ini perintah, kata kerja perintah, iaitu fi'il amar. Qaf waw lam, kata perintah dia ialah qul. Maknanya apa? Katakanlah. Yang ni mana dia telah berkata. Yaqulu, dia sentiasa berkata. Kata perintah, katakanlah. Ya. Kemudian yang keempat, dia juga bantu kita di sini ialah apa? Dia juga bagikan kita apakah kata terbitannya dalam bentuk isim fa'il. Ini isim fa'il. Bahasa Inggeris dia tu active participle. Saya pun tak berfaham, ya. Dia sepatutnya terjemahkan kepada Melayu, ya. Tetapi dia tak dapat terjemahkan ke bahasa Melayu. Agaknya Google ni tak dapat nak terjemah dia, sebab penterjemahan ni dia menggunakan Google tu agaknya, ya. Jadi dia masih lagi menggunakan active participle. Bahasa Arab dia ialah isim fa'il. Bunyi dia apa? Qailun, ya, qailun. Qala yaqulu qul qailun. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, isim fa'il. So 3 belah atas adalah kalimah fi'lun, 3 di bawah ni adalah kalimah ismun. Kemudian daripada qaf waw lam juga dia membentuk maqulun, ya, maqulun. Maqulun ialah passive participle. Passive participle ialah isim maf'ul. Ini isim fa'il, yang ni isim maf'ul. Isim fa'il lah orang yang melakukan perbuatan tu. Kalau isim fa'il, sesuatu yang dilakukan oleh perbuatan itu ke atas dia. Itu dia namakan passive participle, iaitu isim maf'ul. Ya. Dan akhir sekali dia juga kongsikan dengan kita maklumat tentang kata terbitan yang keenam, iaitu isim masdar. Ya, dia kata bentuk kata nama tu tak berapa tepat, ya, tak berapa tepat nama yang diberi itu, ya. Sebenarnya bukannya bentuk kata nama, ya. Kata terbitan. Kita panggil dia kata terbitan dari perbuatan, ya, kata terbitan yang bersangkut dengan perbuatan. Itu dimasukkannya kata terbitan ataupun kata nama yang bersabit dengan perbuatan. Itulah isim masdar. So isim masdar dia apa? Qaulun. Qaulun, ya. Bahasa Inggeris dia verbal noun.
Kalau nak saya bantukan kat sini pun boleh, dia ambil tagkan dia, ya, tagkan. Ini dalam bahasa Inggeris dia panggilkan verbal noun. So, bahasa Inggeris dia lagi tepat, ya, lagi tepat untuk kita mendefinisikan kalimah tu. Sebab kalau bahasa Melayu dia mungkin kita tak berapa, ya, tak berapa clear lah. Yang ni apa dia? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Tu dia, ya. Passive participle. Yang ni pula ialah isim fa'il. Isim fa'il. Ya, yang sini kata kerja perintah tu ialah fi'lun amar. Fi'lun amar, ya. Kata perintah. Yang kedua tu ialah fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari', yang kedua ni, ya. Dan akhir sekali yang atas tu ialah fi'lun madhi. Bahasa Arab dia. So kita dapat 6 kumpulan kata terbitan. Ya, so app ni ya telah menyediakan beberapa maklumat, ya, walaupun tidak lengkap, ya, dia tidak selengkap banding dengan QHS Quranic Vocabulary itu, ya. Dalam Quranic Vocabulary itu, bagi tuan-tuan yang telah mengikuti workshop kita hari Ahad baru ni, kita telah berkongsi dengan tuan-tuan, kita ada 9 kata terbitan, ya. Yang ni dia ada berapa? Ada 6 saja. Ya, sebab apa? Sebab semua ni dalam bentuk kata, bentuk apa? Bentuk maklum saja. Yang ni fi'il madhi maklum, yang ni fi'il madhi mudhari'. Sedangkan sebenarnya kata terbitan ada lagi fi'ilun madhi majhul, fi'ilun mudhari' yang majhul. Kemudian sini fi'ilun amar saja ada. Dia tidak ada fi'ilun nahi. Dalam template yang kita sudah kongsikan dengan tuan-tuan tu, kita masukkan fi'il nahi sekali, ya. Sebab tu kita ada 9. Yang ni dia bagi 6 saja, ya. So, bagus tapi tak lengkap, ya. Jadi untuk lengkap, kalau tuan-tuan betul-betul nak mengenal keseluruhan kata terbitannya, gunakan Quranic Vocabulary yang kita kongsikan dengan tuan-tuan dalam bentuk Excel worksheet tu, ya. Itu untuk pengenalan kita, ya. Qalu ni secara apa yang kita boleh dapat daripada maklumat daripada tafsir digital Quran ni lah, tafsirnya. Tadi saya terangkan beberapa maklumat yang tuan-tuan telah dapat kumpulkan, ya, termasuklah 3 huruf akar dia, qaf, waw, lam. Besok kita akan buat pembentukan kalimah dia bermula dengan 3 huruf akar dia, qaf, waw, lam. Kemudian kita ambil kata dasar dia. Kata dasar mesti sama ejaan dengan kata sempurna, ya, kata sempurna ataupun fi'il madhi wazan 1. Itulah sebab kata dasar dia bukan yang kata terbitan. Sebab tu dia tak ada dalam senarai ni, ya. Dia tak ada dalam senarai ni. Ini fi'il madhi. Tetapi ejaan kepada kata dasar sama dengan fi'il madhi maklum wazan 1. Jadi kalau tuan-tuan nak mengetahui bentuk ataupun ejaan kata dasar, carilah kalimah kata fi'il madhi wazan 1. Itulah ejaan kepada kata dasar. Ya, besok kita akan buat pembentukan kalimah tu sehingga terbenalah kalimah qalu ini, ya, insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita sudah sampai ke hujung sesi, ya. So kita berhenti di sini dulu dan kita akan sambung besok, ya. Besok kita akan juga lihat apakah
maklumat yang kita boleh dapat daripada digital Quran yang kedua, iaitu corpusquran.com, yang kalau saya nak kongsi dengan tuan-tuan untuk hari ini, kita akan tengok pula di sini ya. Terdapat beberapa maklumat daripada corpusquran.com yang atas tu tuan-tuan ya. Tuan-tuan sepatutnya dah mengenal lah ni. Yang ni adalah qurancorpus.com. So besok kita tengok apakah maklumat yang kita boleh dapat daripada Quran sebelum kita membuat pembentukan kalimah. Jadi dengan maklumat-maklumat yang ada ni sepatutnya dia sudah membantu ya tuan-tuan mengenal kalimah tu ya. Dalam konteks ni ialah kalimah qalu. Sini pun dia paparkan ayat tu sekali ya. Yang ni dia qalu yang kita nak yang sedang kita bincangkan sekarang ya. Okey ya. Doktor, boleh tanya tak yang pasal yang kata dasar tu kan? Kata dasar tu kan doktor cakap tadi dia baris dia tu mengikut madi bentuk satu. Adakah semua macam tu doktor? Kita nak Semua tahu betul bentuk kata semua dasar tu. semua kalimah bila membentuk kata dasar dia sama dengan fi'il madhi maklum wazan satu. Ya, kalau nak nanti kita boleh kongsikan ada slide yang kita gunakan dalam kelas intensi kita tu besok, ingatkan ya. Saya akan tunjukkan apa dia kata dasar, apa dia fi'lun madhi wazan satu, sama je bentuk dia, ejaan dia. Itulah cara mencari ya, sebab dalam Al-Quran tak ada kata dasar. Kata dasar ni ialah proses dalam pembentukan kalimah ya. Jadi yang ada dalam Quran ialah fi'il madhi maklum wazan satu. Untuk memahami proses tu kita kena bina dalam proses pembentukan kalimah kena ada langkah kata dasar ya. So sebab daripada kata dasar lah dia membina segala kata terbitan tu. Jadi kena ada kata dasar. Jadi Yang nak tu saya mengenalnya, lemah sikit doktor. Yang tu saya lemah untuk nak tahu baris tu memang memang tak, kita boleh tak tahu urut akar dia tapi nak letak baris tu tak dapat. Kelemahan tapi saya. besok kita ada attend workshop kita hari Ahad. Tak ada Ada, ya? ada. Tak ada ya? Ada tapi kurang faham lah doktor. Okey, besok saya akan tunjukkan sekali lagi ya macam mana nak menentukan baris dia tu ya. Baris kepada kata dasar tu dan baris kata dasar tu sama juga dengan baris kepada fi'lun madhi wazan satu, sebab ejaan dia sama ya. Okey, insyaAllah itu Nak kita akan tanya, kongsi. nak tanya, Ya. dalam word by word, tafsir word by word ni dia memang tidak bertanda dia punya domatain dia. Itu Ya. memang kita assume dia memang domatain lah, kalau tidak bertanda. Dia ada sebab dia tidak bertanda ya, sebab kalimah tu dia bukan ambil dhammatain saja ya, sebab dia mu'rab, dia boleh berubah. Di dalam Al-Quran dia boleh digunakan contohnya apa tadi, qaulun ya. Boleh jadi qaulun, boleh jadi qaulin, boleh jadi qaulan. Jadi dia sebab tu dia tak letakkan situ satu tanda, nanti orang ingat satu tanda saja. Dia mengikut konteks i'rab dia. Kalau marfu' dia qaulun, kalau mansub dia qaulan, kalau dia majrur qaulin. Jadi dia blank tu maknanya dia akan berubah. Berubah-ubah. Tapi default dia ialah dhammatain. Okey. Yang kedua, kata akar tu dia sambungkan qaf dengan waw tu buat kita jadi confused macam qulu betul ke. ya. Jadi So, sebenarnya memang kata akar memang tidak bersambungkan, betul ke? Kalau saya selalu nasihat kepada tuan-tuan yang menggunakan Quran word by word ni, jangan gunakan kata akar tu, dia tak betul. Ya. Kata bermakna perbuatan. Perkataan. Jadi kalau dia sambung tiga huruf akar tu, sepatutnya dah jadi qala, bukannya waw lagi. Dia cuma nak gabungkan tiga huruf akar itu, qaf dia gabung dengan waw, gabung dengan lam kan. Sebenarnya tak boleh. Sebab bila dia bergabung, waw tu mesti bertukar pada alif dah. Jadi kalau kita nak kata akar, sepatutnya ejaan dia ialah qaf alif lam, bukannya qaf waw lam.
Jadi kita hanya boleh gunakan itu sebagai bukannya kata akal, kita asingkan dia, kita panggil dia huruf akar. Jadi qaf waw lam tu adalah huruf akar. Itu saja yang kita nak hati-hati dalam digital word by word ni. Jangan ikut dia 100% ya. So, banyak yang saya tengok dia akan mengelirukan lah ya. Cuma kita nak kena smart sikit lah pada dia. Ya, jangan ikut 100%. Kita boleh rujuk, tapi kita aturkan supaya maklumat tu akan lebih membantu ya. Jangan mengelirukan kita. So bila kita tengok bahagian tu, kita ambil 3 huruf tu, asingkan dia. Qaf asingkan dengan waw, asingkan dengan lam, jangan dia bercantum. Dan kita namakan dia 3 huruf akar. Kenapa dia tak buat adakah kalau macam QHS punya format, kalau kita buat huruf akar ni qaf, alif, lam, bukan Tak, qaf, huruf waw, akar lam. kita qaf, waw, lam, asing lagi. Lepas tu bila membina kata akar, perkataan, kita gabungkan. Bila dia bergabung menjadi perkataan, waw tu akan bertukar pada alif. Dia huruf ilah. Jadilah Bila qala. bergabunglah ditukar. Bila bergabung dia mesti bertukar. Dia tak boleh qawala menjadi. Tak ada. Baik. Doktor, Saya tak kalau ikutkan doktor kata tadi, kata dasar tak ada faktor masa kan? Ya. Jadi dalam terjemahan tu dia cuma cakap mereka berkata. So dia tak ada telah Untuk situ. kata dasar kita ambil perkataan perbuatan saja. No, maksud saya masa dah jadi fi'il madhi tu, dia terjemahan ni mereka berkata. So dia tak letak mereka telah berkata. So Itu kita nak ni ke? style penterjemah lah ya. Sebab tu kita kalau kita buat sini kita masukkan telah. Okey. Dia ni ada kelemahan ya. Digital Al-Quran ni ada kebaikan dia. Dia bantu, tapi masih ada lagi kelemahan yang kita perlu bantu dia ya. So maknanya kalau kita mengolahkan perbahasan tu, kita kena buat lebih baik pada dia lah. Ya. Ada macam tadilah beberapa aspek kata akar itu tu kita kena baiki dia. Huruf akar pun kita kena bantu dia. Begitu juga terjemahan tadi ya. Kita kena masukkan elemen masa, iaitu mereka telah berkata. Itulah adalah lebih tepatlah sebab perbuatan tu telah berlaku. Pada kata dasar perlu masuk masa dan pelaku. Kata dasar tidak ada pelaku, tidak ada masa. Dia hanya itu yang Isma maksudkan tadi. Maksud saya Kak Yati, itulah dia nak bezakan dalam terjemahan tadi dia tak ada mereka berkata saja. So kita dah tahu itu dalam adalah terjemahan fi'il tu madhi. mereka berkata tak ada telah kan. Betul. Masukkan telah tu. Dalam kata dasar? Tak. No, dalam kata fi'il madhi kan. Dalam kalimah tu dah fi'il madhi tu. Dalam ayat tu. Okey. So bila dia terjemahkan tadi kan, ya dia dimasukkan, mungkin saya kongsikan sekali lagi. Dalam terjemahan yang ini, yang ni dimasukkan kan, ditulis mereka berkata saja. Masa tu tidak ada. Jadi kita kena bantu dia lah ya. Jadi kalau kita menterjemahkan, kita kata mereka telah berkata. Sebab kalau mereka berkata saja, makna ni yang sama kepada fi'il mudhari'. Mereka berkata tu bukan jadi mereka sedang berkata. So nak membezakan, kita masukkan telah tu. Barulah dia lebih tepat. Pada kata dasar tidaklah kan? Pada kata kalau kata dasar dia bukannya mereka kata dasar bukan bentuk ni ya. Kata dasar bentuk yang ni lah, qala ni. Bentuk dia ya. Jadi kita ambil qala ni, kita terjemahkan kalau kata dasar berkata saja. Tapi dalam fi'il madhi dia sudah ada fa'il dan masa. Qala maknanya dia telah berkata. Sadaqallahul azim. Kita dah sampai pukul 8 ya. Patutnya 7.45. Tak mengapa, lebih asalkan kita dapat kemaskan maklumat. Sebab Al-Quran ni memang betul ya, maklumat dia banyak. Jadi kita kena susun dia elok-elok supaya kita jelas. Jangan maklumat banyak dia mengelirukan ya. Kalau kita tak dapat menyusunkannya dengan tempat yang baik, dia akan mengelirukan.
Ya, jangan apa. Jadi kena belajar menyusunkan maklumat-maklumat tu ya secara yang sistematik. Jadi kita boleh nampak apa konteks maklumat-maklumat tu di mana digunakan, dia akan memberi pencerahan lah ya yang baik kepada proses pengenalan kalimah ni, insya-Allah. Auzubillahi Doktor, minasyaitonir boleh rajim. tanya tak sikit pasal yang tadi kan yang doktor buka apps yang Al-Quran tu kan. Doktor kan buat anak panah apa, tapi kalau dekat tab boleh buat ke? Sebab saya pernah cuba tak boleh saya cari. Itu tak boleh ya. Itu hanya orang yang buat sharing screen saja boleh. Oh. Macam saya tengah nak membentang kita, saya kena buat share screen kan. So bila saya share screen, dia ada alat-alat tu. Jadi saya boleh guna. Maksudnya kalau dekat tab pun boleh lah. Tak semestinya kita guna boleh. komputer. Kalau puan nak buat sendiri pun boleh. Ya. Puan on Zoom tu, lepas tu share screen tu, walaupun tak ada share dengan orang, tapi on kan share screen tu, dia ada feature tu. Jadi boleh buat arrow, buat kotak, apa tag tu semua ada. Tak kena masuk dalam Zoom tu jugalah. Kalau kita buka apps macam ni memang tak boleh lah. Tak boleh. Itu hanya Zoom saja. Maknanya Zoom, tuan-tuan, kalau puan dah ada Zoom sekarang kan, boleh guna yang sama tak? Tekan share screen yang hijau kat bawah tu. Lepas tu boleh praktis. Jadi besok kalau kata nak berkongsi dengan kawan-kawan lain dalam kelas ni, jadi boleh gunakan tu. Doktor, kalau selain daripada Zoom macam dengan Google Meet tak boleh boleh tapi keliru sikit. Nanti kena kena keluar, kena masuk balik, tukar window, dia susah nanti. Ya, di dalam lagi baguslah. Dia ada satu lagi apa dipanggil tool yang boleh gunakan, dia panggilkan apa tu, whiteboard ya. Ada Zoom ni ada juga whiteboard dia, tapi kena keluar masuk nanti dia susah sikit nak handle. So yang terbaik gunakan share screen ni, dia boleh apa ya, boleh gunakan terus. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.